Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pelajar yang masih lagi setia bersama dengan kelas tambahan malam kita. Okey, pada minggu ini, hari Ahad, seperti biasa. Okey, minggu lepas awak dah bersama dengan Cikgu Halimah dan hari ini awak bersama dengan saya lah. Okey, Cikgu Syazwani untuk kelas tambahan pada malam ini. Okey, so seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ini, saya dah terangkan pelbagai teknik KBAT. Okay, untuk persiapan awak menjawab soalan KBAT dan saya juga telah buat semakan penandaan latihan jawapan KBAT awak. Okay, jadi saya buat rumusan lah berkenaan dengan latihan yang saya berikan. Okey, ada pelajar yang tidak mengikut pun kaedah kemungkinan yang saya berikan dan ada pelajar yang dia nak jawab sendiri jawapan KBAT-nya. Okey, terpulang, tetapi kalau awak tengok penandaan yang saya bagi pada awak, ada pelajar yang tak dapat markah penuh. Okey, yang tak dapat markah penuh itu adalah yang tak ikut jawapan kemungkinan. Okey, saya cuma nak rumuskan di sini. Cikgu, ada pelajar yang tanya, okey, soalan struktur perlu ke wajib ke letak inference? Okey, saya bukan cakap kalau tak ada inference pun tak apa. Okey, masalah di sini adalah penandaan kertas awak adalah cikgu yang berbeza-beza. Ada cikgu yang diikut inference tu wajib ada. Ada cikgu yang menanda kertas, okey, yang dia kata okey bolehlah yang tak buat inference pun dapat markah. Jadi kita kena bersedia, okey, sebab kita tak tahu siapa yang menanda kertas untuk peperiksaan awak. Jadi walaupun awak letak inference, awak masih lagi dikira sebagai huraian dekat situ. Awak dapat markah. Tapi cuba bayangkan kalau awak tak letak inference dan cikgu yang menanda adalah cikgu yang memang tekankan inference. Awak tak akan dapat markah. Jadi perkara yang lebih mudah lah untuk saya terangkan adalah letaklah inference untuk selamat. Okey, kalau esei tu lagilah wajib kena ada inference sebab dia perlukan huraian yang mendalam. Jadi bila ada huraian yang mendalam 8 markah, awak perlu sangat-sangat inference tersebut. Okey, so saya harap berkenaan dengan inference ini dah jelas lah sebab bermulanya minggu hadapan awak dah masuk sekolah untuk bersemuka secara bergilir. Jadi bila dah bergilir itu maksudnya awak dah dekat dengan percubaan dan dijangka percubaan awak pada 1 November ikut kumpulan. Okey, jadi saya harap menjelang kepada peperiksaan percubaan ini awak boleh bersedia untuk jawab KBAT. Okey, yang penting inference wajib. Pastikan awak dah jawab soalan tu, awak semak semula adakah inference awak ada. Okey, so hari ini saya tak buat online bersama dengan awak. Okay, jadi lepas sahaja saya record rakaman video ini, saya harap awak respon lah, buat satu emoticon yang awak dah habis mendengar video rakaman saya. Kemudian macam biasa, awak akan diberikan latihan KBAT lah dan saya ulang semula saya bangkitkan banyak kali saya kata apa sahaja yang saya berikan dia berkenaan dengan ujian peperiksaan percubaan awak. So hari ini latihan yang saya beri pun berkaitan dengan percubaan awak juga. So tolong take note. Okey, sebab kita dah dekat dengan percubaan dan saya harap markah pertengahan tahun awak tidak sama dengan markah percubaan. Maksudnya markah pertengahan tahun awak rendah, saya nak markah percubaan lagi tinggi. Okey, pastikan target KBAT awak dapat markah penuh. Okey, sebab kelas tambahan malam ni saya lebih fokuskan soalan-soalan KBAT. Okey, so hari ini saya lebih kepada soalan KBAT bahagian B iaitu bahagian esei lah. Okey. Okey, saya pergi kepada apa yang saya nak terangkan pada hari ini Okey, so selamat datang, selamat malam. So minggu adalah minggu terakhir mungkin awak akan ber-PDPR. Okey, minggu depan awak akan masuk ke kelas lah. Okey, so untuk hari ini, masih lagi dalam pendekatan menjawab KBAT. Okey, awak dah diberikan pelbagai teknik kelas. Jadi saya harap awak ingatlah beberapa teknik untuk menjawab KBAT. Okey, mungkin Cikgu Halimah ada terangkan nak jawab KBAT menggunakan saya tulis lah Okay, yang pertama mungkin Cikgu Halimah ada terangkan cara nak jawab KBAT menggunakan ASEP. Betul Saya harap awak dah boleh tahu apa itu ASEP.
Okey. Kedua yang saya terangkan di mana saya menerangkan berkenaan dengan teknik menjawab kempunan, di mana kata tugas yang biasanya awak jawab menggunakan kaedah kempunan ialah kata tugas bagaimanakah cara, langkah. Okey, dan saya harap awak tahulah apa itu kempunan dan apa itu aset. Okey, yang ketiga mungkin cikgu awak dah tekankan beberapa kelas lah. Okey, kalau daripada kelas Delta tu saya dah terangkan PIL. Okey, so dan terakhir ni menjelang kepada peperiksaan percubaan awak. Okey, saya terangkanlah untuk hari ini iaitu kaedah menggunakan teknik rukun negara. Okey, so ada 4 teknik lah. Jadi tak ada alasan awak tinggalkan soalan kebat ini. Pelbagai teknik kebat yang cikgu dah berikan pada awak. Okey, awak gunalah sehabis mungkin. Start sahaja periksa nanti janganlah terus jawab. Tulislah dulu kaedah-kaedah ataupun teknik-teknik yang saya terangkan dengan Cikgu Halimah terangkan. Tulis dekat belakang muka surat terakhir yang 40 kan. Awak tulis dulu aset tu apa, kempunan tu apa, PIL tu apa ayatnya, rukun negara tu apa. Kalau awak tak biasa dengan ayat ni, biasakan lagi ayat ini supaya awak boleh hafal. Okey, so untuk hari ini saya akan terangkan bagaimanakah awak nak gunakan teknik rukun negara. Dan saya tahu daripada azali, daripada kecil, daripada skor rendah sehinggalah awak dah nak habis SPM dah ni, nak SPM dah. Okey, awak dah 17 tahun. Tahun ni masih 18 tahun ke? Tahun depan masih 18 tahun. Okay, SPM saya tahu semua orang tahu apakah itu rukun negara. Dan saya nak awak starkan kat sini, rukun negara juga berkaitan dengan fokus trial awak. Jadi dalam awak punya tingkatan 5 bab 7, tolonglah baca berkaitan dengan rukun negara. Apakah sejarah rukun negara? Bagaimanakah rukun negara ini boleh dicipta, dibina, dibuat? Okay, ada peristiwanya iaitu peristiwa 13 Mei 1969 di mana Magiran telah mengambil alih undang-undang negara dan mereka telah buat perbincangan. Hasil daripada perbincangan tersebut terhasillah rukun negara. Sebab apa? Nak pastikan rakyatnya taat setia kepada negara. Jadi saya harap awak tolong ini adalah fokus trial awak untuk bab 7 ini iaitu rukun negara. So kalau tengok, saya harap awak boleh zoom kalau awak tak boleh ni, bolehlah awak screenshot ke apa, awak zoom supaya awak nampak lah. So rukun negara ini, kalau tengok ini adalah ayat dia, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan sepenuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. So ini adalah ayat atau prinsip rukun negara yang saya rasa semua orang boleh ingat. Apa kaitannya dengan jawapan kebat awak? Awak boleh gunakan kaedah prinsip rukun negara ini untuk menjawab soalan kebat, terutamanya soalan esei. Jadikan prinsip rukun negara ini sebagai fakta awak ataupun isi dalam jawapan kebat dan awak kena ulaskan prinsip-prinsip rukun negara ini. Sebagai contoh yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin awak boleh bagi huraian, kepercayaan kepada Tuhan ini awak perlu berpegang teguh kepada ajaran agama. Kenapa perlu berpegang teguh kepada ajaran agama? Mungkin untuk menjaga keamanan, mungkin menjaga prinsip masyarakat. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa perlu taat setia kepada raja dan negara? Sebab kita perlu mengukuhkan perpaduan kaum. Yang ketiga, ini persoalan dia kelas, yang last ni, kenapa? Awak kena selalu tanya kenapa supaya minda awak dirangsang. Ketiga, keluruhan perlembagaan, menghormati perlembagaan negara sebab perlembagaan negara adalah undang-undang tertinggi negara. Kenapa? Nampak kat sini kenapa. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kenapa kita perlu taat daulat kepada undang-undang? Mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Ini tambahanlah, siapa yang tengok video rakaman saya, awak dah boleh tahu fokus trial awak. Jadi tolong
baca bab 7 tingkatan 5 dalam buku teks awak. Fokuskan lebih kepada kesopanan dan kesusilaan. Fokuskan. Fokus. Okey, boleh Okey, so kenapa perlu ada kesopanan dan kesusilaan? Sebab rakyat Malaysia mesti mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Okey, rakyat Malaysia mestilah menjaga tata susila. Okey, kenapa? Supaya rakyat boleh rasa hormat, menghormati antara satu sama lain. Nampak? Bila tanya soalan kenapa, awak punya idea itu dirangsang. Okey, ini sebagai fakta dan ini adalah ulasan. Ulasan itu adalah huraian awak. Okey, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini yang penting. Okey, ada pelajar yang dia buat isi satu ayat. Betul? Okey, kemudian awak buat huraian satu ayat. Okey, contoh satu ayat. Okey, inference satu ayat. Okey, dia akan jadi empat ayat. Okey, ada pelajar buat macam ni dan ada pelajar, okey, saya nak mudahkan awak. Okey, bila awak dah jawab fakta, okey, awak nak masuk kepada huraian, kalau boleh awak menggunakan kaedah dabus. Okey, dabus tu apa? Dengan, agar, okey, dabus bagi, dibagi, U untuk, okey, dan S supaya. Jadi untuk awak menyambung kepada huraian awak, okey, daripada isi kepada huraian, eloklah kiranya awak buat dabus. Dabus pun boleh, buat kaedah macam ni pun boleh. Satu isi satu ayat. Okey. Jadi penggunaan kata huruf dabus ni digunakan untuk membina huraian. Okey. Jadi bila awak buat dabus ini, pemeriksa boleh tahu. Okey, bila awak buat dabus dah tahu itu adalah huraian awak. Okey, bagi menjawab persoalan kenapa itulah. Okey, so bila awak nak jawab huraian itu, mungkin ada pelajar yang tak tahu nak buat huraian. Okey, so ini adalah contoh huraian yang awak boleh jawab. Dan ini memang ada dalam jawapan sejarah. Maksudnya dalam sejarah tak boleh tinggal huraian aspek ini, iaitu saya kenali sebagai aspek PACE, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Bila menyebut berkenaan dengan politik, dia berkaitan dengan negara lah. Okay, menjamin kestabilan politik dalam negara, mengekalkan hubungan diplomatik dengan negara luar, melindungi hak asasi rakyat, mengelakkan pemusatan kuasa, memilih pemimpin yang berwawasan, memilih pemimpin yang cemerlang, mencontohi pemimpin agung Nabi Muhammad, menghargai penghormati pemimpin, menolak politik perkauman, mengelak perlumbaan senjata dan mengelak peperangan. Okay, ini semua adalah huraian yang awak boleh buat. Okay, tapi tak semestinya awak nak hafal semua. Okay, awak ambil lah 4 PACE, P iaitu politik, ambillah P yang mudah untuk awak ingat. Okay, tapi kalau awak boleh ingat semua lagi bagus. Sebabnya kalau guna rukun negara, teknik rukun negara ini sebenarnya kelas awak boleh jawab seluruh jawapan, sama ada kata tugas bagaimanakah, kepentingan, manfaat, awak hanya gunakan rukun negara dan juga PACE dah dapat markah. Okey, maksudnya cikgu saya nak gunakan satu kaedah saja, iaitu guna teknik rukun negara dan juga PACE. Okey, ini lagi bagus. Okey, sebab dia banyak huraian dekat sini. Pertama nak jawab soalan A, AC. Okey. Okey, aspek ekonomi membasmi kemiskinan rakyat, meningkatkan pendapatan negara, memajukan perdagangan antarabangsa, memberi bantuan kewangan, memberi bantuan teknikal, menambah bilangan pekerja mahir, berusaha dan produktif, kemiskinan luar bandar dikurangkan, menarik pelabur asing. Okay, aspek sosial lebih banyak melibatkan rakyat. Kalau ekonomi lebih kepada kemajuan. Okey, kalau politik lebih kepada pemimpin ataupun pemerintahan lah. Okey, so bila aspek sosial memupuk keharmonian kaum, menekankan kepentingan pendidikan, menjamin kedaulatan negara, meluaskan capaian internet, mengurangkan kadar jenayah, menghindari budaya kuning atau negatif, menolak sikap perkauman, menegakkan undang-undang yang adil, sekolah sebagai alat perpaduan dan menggalakkan kajian dan penyelidikan. Okay, awak nampak tak kat sini huraian sangat banyak. Jadinya tak adalah huraian awak itu sama sahaja. Jadi awak boleh gunakan
tipis ini untuk huraian awak. Jadi kalau awak rasanya teknik rukun negara ni agak mudah untuk awak hafal ayatnya berbanding dengan teknik-teknik yang lain, contoh kempunan ke asep, awak fokus satu teknik sahaja iaitu teknik rukun negara pun dah dapat markah untuk tugas soalan bagaimanakah langkah, manfaat ataupun kepentingan. Yang penting awak tengok apakah soalan itu ditanya. Adakah soalan ditanya pasal politik, ekonomi ataupun sosial. Okey. Okey, yang ni saya share lah. Okey, nanti saya akan screenshotkan dalam dan letak dalam grup Telegram awak ya. Okey. Saya harap untuk pelajar yang masih lagi tak menggunakan kaedah yang saya berikan, cuba gunakan kaedah saya. Sebab saya risau nanti dalam peperiksaan bila awak macam dah selesa sangat guna jawapan awak sendiri dan awak tidak menjawab soalan kebat yang ditanya, mungkin awak tak dapat markah penuh. Okey, jadi kalau boleh untuk malam ini, cuba untuk jawab gunakan kaedah teknik rukun negara ini. Okey. Okey, so ini adalah langkah untuk awak jawab penanda wacana. Ada pelajar yang dia main taram sahaja, main ikut sahaja penanda wacana. Jadi kalau boleh bersistematik sebab awak ni adalah pelajar paling cemerlang, jadi sepatutnya awak punya jawapan pun cemerlang juga. Okey, jangan buat macam asal boleh je jawapan awak. Okey, biar matang sikit jawapan awak. Okey, so penanda wacana yang boleh awak gunakan adalah yang ini. Okey, ini biasanya digunakan untuk awak menulis isi yang baru. Okey, kalau awak gunakan untuk huraian, jangan gunakan yang ini. Okey, selain itu, di samping itu, sementara itu, lebih-lebih lagi dalam pada itu. Ini semua untuk nak tulis isi yang baru. Okey, yang ini adalah penanda wacana ataupun kata permulaan untuk awak tulis contoh. Okey, contohlah misal ni biasalah contoh misalnya seperti ini adalah huraian. Okey, huraiannya hal ini demikian, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana, hal ini disebabkan oleh, sambungan itu, lanjutan itu dan yang last sekali adalah inference awak. Okey, pastikan inference awak, permulaan perkataan awak ada kesannya, natijahnya, akibatnya, kesudahannya, tapi biasanya awak gunakan kesannya sebagai inference. Okey, jadi kalau awak nak guna yang macam ni pun boleh, di mana ada isi satu ayat, huraian satu ayat, contoh satu ayat, inference satu ayat pun boleh, ataupun awak menggunakan kaedah dabus yang saya sebut tadi. Dabus iaitu dengan, agar, bagi, untuk dan supaya. Ni tak ada satu isi satu ayat, ada satu ayat untuk ada isi huraian dan contoh. Okey. Okey, so untuk menjawab rukun negara, okey, mari kita buat sama-sama supaya awak lebih jelas bagaimana nak gunakan kaedah rukun negara. Okey, langkah pertama, kena kenal pasti dulu kata tugas. Okey, kehendak soalan tu apa? Biasanya kata tugas tu ada soalan bagaimanakah? Okey, biasanya ada apakah, jelaskan, terangkan, kenal pasti dulu kata tugas. Okey, jangan awak main jawab sahaja. Okey, tahu dulu kata tugasnya tentang apa. Okey, lepas tu langkah kedua baru awak gunakan prinsip rukun negara yang saya terangkan tadi. Ada 5 prinsip rukun negara dan prinsip itu diambil sebagai fakta awak ataupun isi awak. Okey, barulah awak timbulkan persoalan. Kalau pelajar boleh jawab guna ayat sendiri lagi bagus. Jadi awak boleh gunakan ayat menggunakan 1H 5W. Dalam bahasa Inggeris kan, 1H ni how, bagaimana. Okey, 5W ni why, when, who. Awak boleh gunakan apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila, siapa. Jadi uraian awak tu semakin banyak lah. Okey, jadi mulakan dengan penanda wacana, memulakan isi baru, selain itu seterusnya. Okey, langkah ketiga, buat huraian. Gunakan penanda wacana huraian. Lantaran itu, hal ini demikian kerana ataupun awak gunakan kata hubung iaitu dabus. Demi, agar, bagi, untuk, supaya, dapat. Okey, so ini terpulang pada awak. Sama ada awak nak buat huraian guna ayat sebegini ataupun awak gunakan dabus. Okey. Okey, kemudian barulah awak buat contoh dan last sekali awak buat kesimpulan penanda wacana. Okey, dan penutupnya adalah yang inilah. Okey. Okey, mari kita jawab sama-sama soalan yang saya berikan iaitu soalan struktur yang mempunyai markah maksimum 4 markah. Okey, soalannya,
Okey, langkah pertama tadi saya dah terangkan pada awak, kenal pasti kata tugas. Apakah soalan yang nak, apa yang soalan yang nak dalam dia punya jawapan lah. Okey, awak kena tahu dulu apa soalan tu nak. Okey, so soalannya biasanya di hadapan lah. Apakah iktibar? Okay, so dah ada dah dia punya kata tugas, dia nakkan iktibar. Iktibar apa? Iktibar daripada Imperisma Barat yang berlaku di Asia Tenggara supaya kita dapat mengelakkan penjajahan semula pada masa kini. Iktibar daripada Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Okay, so bila iktibar ini kadang-kadang soalan dia tanya pengajaran. Pun boleh jawab guna rukun negara. Pun mungkin nilai. Tengok soalan ni tanya apa. Yang ni dia tanya iktibar. Okey, ada pelajar yang saya ajar kalau nak jawab iktibar boleh juga jawab guna nilai-nilai moral awak. Yang siapa yang belajar pendidikan moral, dia boleh guna nilai-nilai murni seperti bekerjasama, rajin, tolong menolong, hormat menghormati, boleh. Tapi kalau tak boleh, awak boleh gunakan teknik rukun negara. Okay, dan rukun negara untuk soalan struktur. Okay, untuk jawab guna teknik rukun negara. Okay, untuk soalan struktur. Okay, kalau tengok kat sini, okay, saya menggunakan 5 prinsip rukun negara. Okay, dan contoh jawapan ini tidak menggunakan huraian, inference dan juga contoh. Okey, saya menggunakan terus direct kepada prinsip rukun negara. Ini asas sahaja. Okey, ada pelajar yang dia tak boleh fikir, dia bagi isi sahaja. Boleh ke cikgu? Boleh. Kalau pelajar kelas yang lemah, memang saya ajar sebegini. Tapi awak kelas cemerlang kan? Kalau boleh awak gunakan huraian, contoh dan inference. Okey, so jawapannya antara iktibar, merah ini adalah kata tugasnya. Pastikan awak salin semula kata tugas itu dalam jawapan awak. Antara iktibar yang boleh diambil daripada imperialisme barat yang berlaku di Asia Tenggara ialah kita perlu setia kepada raja dan negara. Biru adalah prinsip rukun negara ini. Hijau adalah penanda wacana kalau tengok sini. Selain itu, kita perlu menjaga kedaulatan undang-undang negara. Kedaulatan negara adalah prinsip rukun negara yang keempat. Okey, seterusnya adalah penanda wacana. Masyarakat juga perlu menjaga kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya di sini kelas dia tak adalah jawapan ni direct ayat rukun negara terus. Awak kena tambahlah. Yang hitam itu adalah huraian sebenarnya. Okey, yang ni tambahan lah, bukan huraian, tambahan ayat supaya dia lebih lengkap. Okey, akhir sekali penanda wacana, kita perlu menerapkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, prinsip rukun negara dan agama yang kita anti supaya negara kita tidak mudah dijajah semula. Ini adalah huraian. Maksudnya pelajar ini tidaklah menulis semuanya fakta. Dia ada juga tulis huraian. Okey, dan untuk soalan 4 markah terutama soalan struktur, okey, biasanya kalau awak tak boleh bagi contoh, tak apa. Huraian lebih banyak lagi bagus untuk soalan struktur. Sebab markahnya 4 sahaja dan dia punya ayat pun ringkas sahaja, tak perlu terlalu panjang. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan yang sama tapi dalam markah esei. Kalau tengok kat sini, prinsip rukun negara yang digunakan, kemudian ulasan dan pelajar ini menggunakan teknik Dabus. Bila sebut soalan esei 8 markah, ini tak boleh bagi huraian sahaja. Mesti ada contoh, mesti ada inference. Okey, kalau tengok kat sini ada warna saya buat warna kat situ. Ini adalah isi ataupun fakta. Jadikan isi dan fakta adalah isi dan fakta ni prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara jadikan dia sebagai fakta atau isi. Okey. Iktibar yang boleh diambil daripada Imperialisme Barat di Asia Tenggara ialah kita perlulah setia kepada raja dan negara. Ini adalah prinsip rukun negara. Okey, ini adalah huraian. Dalam konteks ini, rakyat mestilah patuh kepada pemimpin, digunakan dabus warna ungu. Okey, patuh kepada pemimpin tu dekat mana? Dekat ulasan. Saya patah balik. Ulasan ni untuk huraian. Okey, patuh kepada pemimpin adalah tergolong dalam aspek politik. Okey, dekat sini awak boleh pilih. Okey, patuh kepada pemimpin. Memilih pimpinan cemerlang pun boleh juga. Okey, patuh
patuh kepada pemimpin. Yang ini okey, saya teruskan. Agar dapat mempertahankan negara dari dijajah oleh kuasa asing. Okey. Contohnya, pejuang seperti Tok Janggut, Mak Kilau di Tanah Melayu berani bangkit menentang penjajah Inggeris. Contoh, awak belajar cemerlang, awak boleh kaitkan dengan setia kepada raja dan negara. Biasanya setia ini lebih banyak berikan contoh berkaitan dengan tokoh. Tak semestinya tokoh Tok Janggut, Tok Abdul Rahman pun boleh. Okey. Okey, kat sini ditulis kesannya, inference, penjajah Inggeris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, ini kesan yang kecil lah. Okey, kemudian dia bagi perenggan yang kedua. Selain itu, kita perlulah menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah isi untuk prinsip rukun negara. Okey, diberikan huraian dalam konteks ini, undang-undang dibuat untuk mengawal tingkah laku manusia. Okay, kita pergi kepada ulasan tadi dekat sini. Okey. Kat sini ini adalah PES-nya. Okey. Okey. Untuk jawapan tadi, mana dia punya ayat? Ini okay, mengawal tingkah laku masyarakat supaya hak semua warga negara akan terpelihara. Itu huraian dia. Okey, yang ini. Dekat bahagian sosial. Tapi untuk sampel ini diberikan jawapannya sendiri. Dia bagi isi ikut prinsip rukun negara. Contohnya hak untuk bersuara demi menjaga kepentingan negara. Kesudahannya, penjajah tidak dapat mempraktikkan undang-undang mereka demi untuk menjajah negara kita. Okey, seterusnya masyarakat juga mesti menjaga kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini demikian kerana bagi memastikan tidak wujud golongan yang menghasut masyarakat demi kepentingan peribadi, misalnya dengan menyampaikan berita-berita palsu yang boleh menggugat keamanan negara, natijahnya kedaulatan negara akan tergadai. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, dia punya perenggan, okey, bila jawab soalan esei mesti ikut dalam perenggan dia. Kalau awak tengok sini, dia punya markah banyak dekat sini. Kalau kira-kira dia boleh dapat 16 markah tapi maksimum adalah 8 sahaja. Jadi kalau saya cadangkan supaya awak pilih 2 prinsip saja pun dah cukup. Okey, tidak perlulah nak tulis sampai 5 prinsip. Tapi contoh jawapan ni dibagi sampai 5 prinsip. Okey, jadi kalau esei 2 prinsip rukun negara pun dah cukup untuk awak dapat markah penuh. Okey. Okey, ini adalah soalan kedua. Okay, soalan kedua adalah berkaitan dengan sumbangan. Okay, ingat langkah pertama, pastikan cari kata tugasnya, bincangkan sumbangan anda. Okay, awak nampak kat sini. Okay, warga negara Malaysia, bincangkan sumbangan anda dalam pembentukan sebuah negara bangsa. Okay, pastikan langkah pertama dah tahu kata tugas. Okay, gunakan rukun negara. Okay, kemudian kalau boleh buatlah dabus. Okay, lepas tu tambah contoh yang berkaitan, tambah inference. Okay. Okay, so awak dah tahu dah prinsip rukun negara, sumbangannya adalah sumbangan saya sebagai warga negara dalam pembentukan negara bangsa ialah, ini adalah kata tugas, dengan sentiasa taat kepada negara yang saya anuti. Okay, so digunakan prinsip yang pertama. Selain itu saya juga akan patuh kepada raja dan negara. Yang ini soalan dia, jawapannya dia agak tiada huraian lah dekat sini. Dia agak asas saja, basic untuk jawab soalan struktur. Cuma saya ingatkan semula, jangan awak bagi ayat prinsip rukun negara sebegitu saja. Awak kena tambah sikit keluruhan perlembagaan yang dilaksanakan dalam negara kita. Tambah sikit. Yang hitam ini adalah tambahan ayat. Yang hitam ini. Okay, yang biru ini adalah prinsip rukun negara. Hijau ini adalah penanda wacana. Merah ini adalah kepala ayat. Okay, jadi awak nampak kat sini susunan dia. Okey, soalan yang sama tapi dijadikan soalan esei. Kalau tengok kat sini, okey, sumbangan saya sebagai warga negara dalam pembentukan negara bangsa ialah sentiasa berpegang teguh kepada agama.
Okey, warna purple adalah dabus, digunakan dabus agar dapat menghindari budaya negatif. Okey, kalau pelajar tak boleh nak ingat contoh, okey, sampailah 1 jam tak dapat contoh, tak keluar-keluar contohnya. Okey, tak apa, awak kena tulis prinsip yang kedua. Terus sahaja prinsip yang kedua kalau awak rasa tak boleh. Sebab bila awak tulis prinsip kedua, mungkin awak ada contoh pada prinsip yang kedua. Tapi yang ini kita ada contoh lah negatif kan. Semua orang tahu kan budaya negatif tu apa. Okey, sebagai contoh budaya membuang masa, merempit dan budaya kuning. Misalnya budaya negatif ini menjatuhkan imej Malaysia sebagai negara bangsa. Okey, maksudnya setiap peringkat ada influence ya kelas. Okey, selain itu sebagai warga negara, saya juga akan setia kepada raja dan negara, prinsip rukun negara yang kedua. Okey, demi ini adalah dabus. Okey, demi keamanan misalnya, saya akan menghormati dan menghargai pemimpin negara. Dengan berbuat demikian, negara bangsa yang aman akan terbentuk. Okey, sementara itu saya juga akan mematuhi dan mendukung perlembagaan negara digunakan dabus bagi memastikan kestabilan negara akan terjamin. Sebagaimana yang kita maklum, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Okay, bila sebut perlembagaan, keluruhan perlembagaan, perlembagaan tu awak kena tahu Okay, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang kita perlu patuhi. Dengan berbuat demikian, pembentukan sebuah negara bangsa akan terlaksana. Jadi saya cadangkan dalam jawapan ini diberikan sampai 5. Okay, bila 8 markah ni, awak tak perlulah tulis sampai 5, awak boleh pilih 2 prinsip rukun negara. Okay? Okay. Bila keluar saya nak terangkan untuk awak gunakan prinsip rukun negara, awak boleh gunakan untuk soalan tugas iktibar, kepentingan, manfaat ataupun soalan yang akan tugas bagaimanakah langkah, cara. Maksudnya semua soalan boleh guna soalan hebat, bentuk soalan hebat awak boleh guna teknik rukun negara dan juga PACE ini. Yang penting PACE ini awak kena ingat. Okay, mulai sekarang lah kalau awak rasa awak nak pilih PACE ini mudah kan. Tak perlu awak nak pergi kepada teknik-teknik yang lain. Guna rukun negara, PACE dan juga dabus ni. Okay, awak mula daripada sekarang, hafal daripada sekarang. Okay. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada kalau soalan tu ada soalan iktibar. Okey, kalau awak cakap, cikgu saya tak boleh ingat lah rukun negara. Okey, macam mana saya nak jawab soalan iktibar? Guna kaedah lain. Okey, ada juga kaedah untuk awak jawab soalan iktibar ataupun soalan pengajaran. Okey, menggunakan, saya cakap menggunakan kaedah adik comel lah. Okay, di mana setiap anggota badan adik comel ini awak boleh gunakan untuk jawab soalan yang ada kebanyakan lah yang ada soalan berkaitan dengan iktibar ataupun pengajaran. Okey, iktibar soalan tadi awak boleh gunakan. Cumanya awak belajar cemerlang. Okey, pastikan awak mengulas idea awak. Okay, ini hanyalah isi semata-mata. Okey, jadi awak yang kena mengulas huraian awak menggunakan teknik dabus. Kenapa? Apa? Siapa? Kenapa kena dengan idea supaya dia boleh bertukar pendapat. Okey, bila boleh dengan idea ni? Bila kita buat perbincangan. Jadi awak kena selalu bertanya, okey, berdasarkan isi yang diberi. Sebab awak belajar cemerlang, awak boleh huraikan isi awak. Okey? Okey. So itu sahaja penerangan saya. Saya rasa penerangan saya berkenaan dengan rukun negara. Okey, dah selesai. Okey, jadi pastikan hari ini awak ingatlah, okey, untuk awak jawab rukun negara boleh dijawab menggunakan kaedah rukun negara ini untuk semua soalan KBAT. Sama ada soalan langkah, cara, peranan, okey, iktibar, manfaat, tapi awak kena selalu pandai sesuaikan dengan test. Kalau soalannya tanya berkenaan dengan ekonomi, awak dah tahu dah ekonomi itu awak boleh jawab macam mana. Okey, kalau berkaitan dengan politik, okey, awak boleh tahu dah macam mana awak nak jawab politik. Tapi kalau menggunakan rukun negara ini, okey, yang ini, okey, kalau soalan berkenaan dengan politik, boleh awak jawab menggunakan rukun negara. Kalau berkaitan dengan ekonomi, awak boleh jawab juga, tetapi ekonomi kurang sikit. Tapi kalau ada huraian aspek ekonomi ini, okey, awak dah boleh buat huraian dan juga contoh awak. Cuma saya tekankan kat sini, kalau awak rasa contoh awak tak keluar-keluar, okey, jangan buang masa.
Jangan buang masa tunggu 10 minit untuk dapatkan satu contoh. Awak terus sahaja tulis isi kedua ataupun prinsip rukun negara yang kedua, okey, untuk memudahkan awak tulis jawapan KBAT awak. Okey. So untuk teknik rukun negara yang ini saya akan berikan dalam grup Telegram. Okey, dan selepas awak tengok rakaman video saya ini, saya harap okey awak boleh tahulah macam mana nak jawab KBAT, dan saya dah bagi contoh dekat sini. Pastikan kata kuncinya, kata soalan awak mesti awak tahu. Okey, kemudian baru awak gunakan prinsip rukun negara berserta dengan uraian, gunakan teknik dapus, contoh, dan setiap perenggan dalam soalan esei, jawapan esei awak mesti ada inference. Okey. Okey, dan inference ini berkaitan dengan apa yang awak berikan pada jawapan awak. Saya minta sangat supaya awak punya jawapan KBAT dia berkaitan dengan isi. Kalau awak punya isi tak ada kaitan dengan huraian, tak ada kaitan dengan contoh, tak ada kaitan dengan inference, walaupun lengkap awak ada tulis isi huraian, contoh, inference, pun tak dapat markah sebab dia tak ada kaitkan dengan isi awak. Awak nampak kat sini isi mesti ada kaitan dengan huraian. Awak nampak kat sini. Bila sebut setia, mesti bila setia kena patuh. Bila patuh dapatlah pertahankan negara. Contohnya tokoh negara kita. Okey, nampak dia berkaitan. Kesannya tak ada lagi penjajahan. Okey, bila awak tulis menjaga kedaulatan negara, kaitannya mestilah mengawal tingkah laku manusia. Betul, undang-undang dapat kawal tingkah laku kita. Okey, supaya apa? Semua warga negara dapat terpelihara. Contohnya, yang ini, hak untuk bersuara. Okey, ataupun awak nak bagi contohnya, hmm, memberi hukuman kepada pesalah yang cuba untuk merosakkan keamanan negara pun boleh juga. Okey, kesudahannya penjajah tidak dapat mempraktikkan undang-undang mereka demi menjajah negara kita. Okey, kesopanan dan kesusilaan mesti kaitkan dengan kesopanan, iaitu wujud golongan yang tidak wujud golongan yang menghasut masyarakat demi kepentingan peribadi, ataupun awak bercakap bila ada sopan mesti dapat menimbulkan konsep masyarakat penyayang. Okay, mesti ada kaitan. Tak boleh awak buat jawapan kesopanan dekat bawah ni awak tulis masyarakat akan maju. Tidak boleh, tak ada kaitan dengan maju. Okey? Okey, so saya dah berikan beberapa penerangan berkaitan dengan rukun negara. Okey, dan jangan risau, rakaman ini saya akan send juga dalam awak punya grup Telegram. So selepas awak melihat tontonan video saya ini, saya harap awak boleh jawab. Ada beberapa soalan, ada 4 soalan dalam bentuk esei. Saya nak minta untuk awak jawab. Saya akan send link ke dalam grup Telegram awak dan cuba jawab. Tolong jawab supaya saya boleh tengok dan saya boleh tanda buat penilaian adakah awak faham dan awak boleh jawab tak. Bila pelajar itu saya nampak kematangan jawapan dia dalam KBAT, maksudnya dia boleh dapat markah cemerlang. Bila sebut cemerlang, awak dalam kategori untuk dapat markah A+, A dan A-. Jadi KBAT ini adalah kunci untuk dapat markah cemerlang. Kalau KBAT awak lemah dan tidak dapat menguasai, mungkin awak punya markah untuk target itu tidak diperoleh lah. Okey. Jadi jika ada beberapa masalah ke, ada apa-apa yang untuk disoal ke ataupun mungkin kurang jelas, awak boleh tanya pada saya. Tanya kepada Cikgu Halimah. Masa inilah untuk awak bertanya sebab awak tak bersemuka pun dengan saya, awak hanya message saya sahaja. Jadi kalau timbul persoalan, awak boleh tanya. Cuma untuk hari ini saya rumuskan, tolong fokuskan tajuk rukun negara untuk tajuk percubaan SPM awak. Sebab tajuk rukun negara tingkatan 5 mungkin akan ditanya dalam soalan percubaan awak. So itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kerana komitmen awak walaupun malam-malam, awak daripada pagi tadi kan, siang sampai malam sekarang ini ada kelas dan awak masih committed untuk cemerlang dalam keputusan awak. Tak lama kelas. Ini pun dah masuk dekat bulan 11, awak dalam tolak campur cuti, awak ada 2 bulan lagi untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jadi cuba target untuk dapat cemerlang dahulu dalam peperiksaan percubaan awak. Kita jumpa pada minggu akan datang. Awak mungkin bersama dengan Cikgu Halimah
Okey, jadi kita akan jumpa untuk kelas seterusnya. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.